Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni macam biasa, Rabu malam Khamis, kita akan ambil fusul fi surah tafsir. Mana buku dah setengah dah kita lepas, tinggal di setengah lagi insyaAllah. Dan kita berhenti kali terakhir tentang jalan salaf dalam pentafsiran Al-Quran. Jadi kita kata para salafus salih berdasar kepada apa yang dinukilkan oleh ulama tafsir, bentuk mereka bila menafsirkan Al-Quran tu sebenarnya kembali kepada 6 cara. 6 cara tersebut adalah: pertama, dia tafsir dengan mutabik, atau apa yang diletakkan untuknya bahasa Arab. Lafaz datang dengan maksud apa, dia datangkan kalimah yang seerti dengannya. Atau macam tafsiran macam kita sebut tu kadang-kadang berlaku sebab kerana ialah kabilah Arab tak sama dan penggunaan bahasa. Ada kalimah dia biasa pakai, ada kalimah dia jarang pakai. Kedua, tafsir dengan lazim, tafsir dengan hasil daripada yang diertikan oleh ayat-ayat ataupun lafaz tersebut. Bila sebut tentang tamur sema' maura, hari berputar, langit dia berputar, dia kata pecah. Dia terus tafsir dengan pecah. Ataupun macam tafsiran berkenaan dengan fazaltum tafakkahun. Tafakkahun tu dia tafsirkan dengan tandamun, kalian akan menyesal. Tafakkahun tinggalkan apa dia maksudnya dia jadi apa, keputusan kepada kejadian. Apa jadi? Okey, apa yang lazim Cuba yang lazim tu kita kena ingat berkenaan dengan ni tafsir salaf. Memang bila tafsirkan lazim tu dia bukan masalah takwil. Kadang-kadang bila ahli golongan mutakallimin, ahli kalam dia takwilkan sifat Allah Taala, dia kata dengan yang lazim. Lazimnya kalau tangan untuk kuasa. Dia terjemahkan kuasa tu adalah lazimnya. Tapi sebenarnya berbeza dengan salaf, sebab salaf tak pernah menolak pengertian yang zahir daripada ayat Quran tentang asma dan sifat. Okey. Kemudian kita ambil baru ni kita ambil dua tafsir dengan juzuk makna dengan tafsir dengan misal. Juzuk makna tu kita kata yang contohkan dengan Siratal Mustaqim, tapi dalam yang kita punya buku ni dia tafsirkan, dicontohkan dengan kata Nabi Isa AS, wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Allah tak jadikan aku ni diberkati di mana saja aku berada. Di mana saja aku berada. Dalam surah Maryam ayat yang ke-31. Maksud berkat tu asalnya dia lebih luas daripada apa yang disebutkan di situ. Dalam tafsiran berkenaan dia kata mubarakan aina ma kuntu ay mualliman lil khairi aina ma kuntu. Aku menjadi pengajar atau penunjuk kepada kebaikan di mana saja aku berada. Sedangkan kalau ikut pada maksud mubarak tadi, kathirul khair fi nafsihi alladhi yahsulu li ghairihi ta'liman wa nushan aw iradatan ijtihada, yang menghasilkan juga kebaikan, dia baik pada dirinya dan menghasilkan kebaikan kepada yang lain dengan segala cara pengajaran, nasihat, kehendak ataupun kesungguhan. Okey. Kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah tafsir dengan misal atau contoh. Yang kita kata apa? Yang dulu kita belajar macam kalimah ma'un ataupun na'im yang diberikan oleh tafsir, contoh dia. Dia dengan contoh, bila sebut tu contoh daripada apa yang daripada keseluruhan. Dan dalam nota kita yang terakhir kita ambil itu adalah firman Allah Ta'ala surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, yang kembali kepada kisah seorang lelaki yang dia kata dia tercium seorang wanita, kemudian dia tanya Nabi apakah hukuman dia. Nabi diam, turun ayat Quran surah Hud dan Nabi suruh dia solat. Orang salah faham kata itu solat taubat. Ala kulli hal, solat tu satu contoh daripada al-hasanat yang akan menghilangkan akan keburukan-keburukan. Okey, itu yang kita belajar alhamdulillah. Demikian juga tafsir firman Allah Taala al-ghaib. Al-ghaib alladhi min al-ghaib, bila sebutkan ghaib itu adalah qadar. Ghaib itu adalah Allah Ta'ala sendiri, ghaib itu adalah Quran, itu adalah sebahagian saja. Bahkan sebahagian para ulama menyatakan
apa yang disebut dalam Al-Ghaib pada awal surah Al-Baqarah diterangkan di hujung surah Al-Baqarah dengan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua itulah contoh-contoh bagi ghaib yang dikehendaki kita imani. Ghaib yang akan datangkan ketakwaan. Bukan macam bomoh atau uskun, ustaz dukun yang ajar orang takut hantu. Kononnya ialah ini iman ghaib. Tapi dalam masa sama perangai tak senonoh. Raba bini orang, cabul perempuan dan sebagainya. Kalau dia takut Tuhan, dia tak buat lah. Percaya hantu setan tu ada. Tapi dia takkan, dia tidaklah panggil apa, membawa ketakwaan. Macam saya cerita abang apa, ambil minyak dagu. Dia percaya, dia buat tu sebab percaya lah. Nak dapat minyak tersebut. Sanggup korek kubur, kan, tegakkan mayat, kawan bakar, tunggu sampailah apa, selesai. Tapi in the end, takwa itu tidak ada. So ghaib yang dimaksudkan adalah ghaib yang bawa kepada ketakwaan. Baik. Jadi al-khamisu kelima hari ni kelima dan keenam insya-Allah kita cuba habiskan untuk jalan salaf dalam pentafsiran Quran berdasar contoh-contoh yang kita temui dalam Quran. Inilah cara mereka menafsirkan Quran. Kelima, at-tafsiru bil qiyas wal i'tibar. Tafsiran dengan pengkiasan atau pengiktibaran. Mana penyamaan hukum dengan satu hukum yang awalnya ataupun dengan pengajaran yang diperolehi. Baik. Al-murad bihi, ini kendaki dengan tafsiran dengan kias atau i'tibar ni adalah an yudkhilal mufassiru, memasukkan ahli tafsir fi hukmil ayati, pada hukum ayat tersebut syai'an, sesuatu. Dia masukkan dalam hukum ayat itu sesuatu. Li'annahu mushtabahun li ayatil fil illati, kerana ia menyerupai terhadap ayat dalam sebab, dalam punca. Mana bila kaitkan ayat tu punya maksud atau pengertian, benda yang mereka masukkan tu macam seerti dengan apa yang disebut dalam ayat berkenaan. Contoh dia kata wa min amsalatihi qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala nyatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kan? Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abir sabil hatta taghtasilu. Kenapa entah? Asyik lari-lari okey. Kabel kot. Sorry. Baik. Yang kemudian dikati akan solat dalam keadaan kamu mabuk. Ini ayat surah An-Nisa 43. Okey. Maka ini sebenarnya tahap kedua pengharaman arak. Tahap satu dia surah Al-Baqarah. Kan? Yas'alunaka anil khamri wal maisir, kan? Itu ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke Al-Baqarah 219. Okey. Kemudian ini 43 last sekali adalah ayat 90 surah Al-Maidah. Itu the last one lah, yang terakhir bila ayat surah Maidah 90 sampai itu haram total. Tapi peningkatan pengharaman arak ni 3 fasa. Fasa pertama bila ditanya tentang arak ni dengan judi ni, maka Nabi disuruh jawab oleh Allah Taala padanya ada dosa besar dan ada manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika itu belum lagi diharamkan. Umar dengar ayat tu, Umar kata, ya Allah, jelas kepada kami pada arak ni dengan penjelasan yang nyata. Itu turun ayat An-Nisa yang ni. Pun masih lagi belum haram lagi. Masih lagi minum luar waktu solat dan sebagainya lah. Berkata solat takkan minum. Kemudian last kali berdatang ayat Al-Maidah 90 baru diorang stop. Total berhenti terus. Tak ada siapa-siapa simpan dulu ke minggu depan baru try. Macam kita cuba. Nanti saya cuba haram, cuba tinggalkan. Tinggal total. Dekat tangan tu ada lagi arak campak terus. Itu yang berlaku pada para sahabat wallahu anhum, yang mereka ni kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat kuat. Dan dalam begitu Allah Taala masih lagi menjaga untuk mereka kemaslahatan dengan pemeringkatan dalam hukum. Sebab mereka ni baru Islam kan. Jadi dengan sebab itu Allah Taala bagi. Adapun kita sekarang tak ada pemeringkatan lah. Peringkat asalnya tak minum. Bukannya awak dia kecil, dia beri susu arak todi oleh mak awak. Bagi benda halal je. Tiba-tiba awak pergi masuk dalam benda haram. Lepas tu awak kata nak berhenti, saya perlukan kepada masa. Bukan, itu kan ajaran Islam. Mana? Revert. Tak, betul. Terus berhenti. Terus berhenti. Siapa-siapa yang revert terus berhenti. Pasal hukum dah selesai. Jika tidak, nanti kita kena ikut pemeringkatan solat. Solat 5 waktu difardukan lepas
10 tahun Nabi terima wahyu. Habis tu orang tu masuk Islam, tunggu 10 tahun baru start solat 5 waktu. Tak boleh lah. So anything yang telah fix dalam agama, diketahui dalam Islam secara darurat, tidak ada pembolehan padanya sama sekali. Pada zaman tu ya berlaku pemeringkatan, mula nak ajar mereka. Pada kita yang Islam sekarang, bahkan revert tadi, sebelum masuk Islam kita kena bagi tahu dia hukum. Dia bukan masuk Islam ni apa ikut ala kadar dia. Tapi dia masuk Islam ni atas dasar jelas. Macam ni yang apa Syekh Husaini hafizahullah, dia ceritakan berkenaan dengan tajuk bila kita ajak orang masuk Islam ni, dia terus terang dengan dia. Tak ada sorok-sorok. Tak ada kata Islam dulu nanti kemudian cerita apa benda awak kena buat. Jangan. Bahkan kadang-kadang ada orang dia lebih suka orang tu nak syahadah dulu. Syahadah je dulu. Nanti kemudian tak. Kita ajak dia masuk Islam, kita bagi tahu dia, maklumkan. Siap-siap. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini sekian-sekian. Ini one way. Lepas masuk tak boleh keluar dah. Dia cakap macam tu. Ni kadang-kadang dia buat ni, dia masuk, dia kata benda dia semua benda kita boleh masuk, dia keluar balik. Asal Islam tak boleh? Ni apa? Kalau kita ajar daripada awal kan, dan benda tu macam nipu dia. So bagi tahu siap-siap. Walaupun dia masuk Islam untuk kahwin sekalipun, hukum tak sama. Lepas tu dekat Al-Khadim dia orang tak terima terus syahadah. Hari nak syahadah terima tak? Suruh datang belajar dulu. Datang kelas dulu. Yang kami ada sekarang seorang. Ada pakcik ni, umur 60 lebih. Dia daripada soalan-soalan dia tanya saya, nampaklah dia memang pernah belajar Islam sikit dan pernah tahu Islam daripada kawan-kawan dia. Tapi dia masih lagi macam teragak-agak nak masuk Islam. So kita tak paksa dia, kita tu datang belajar. Jadi dia tanya macam hari tu apa? Ada pencarian kita berkenaan masalah kisos. So dia tanya berkenaan kecurian dalam Islam, potong tangan. Saya kata jangan bincang potong tangan dulu. Syarat potong tangan tu kena tahu. Islam bukan potong tangan terus. Saya kata barang dicuri itu kena cukup nilai 1/4 dinar. Kalau zaman sekarang dalam lebih kurang harga dia 1 gram emas lebih. Lebih kurang dalam 200.5 macam tu baru potong tangan. Saya kata kedua barang tu kena simpan terjaga. Seorang tu ambil dengan pecahkan ataupun dia ambil daripada simpanan orang tersebut dan baru boleh kita potong tangan. Ketiga, tak boleh potong tangan kalau orang tu mencurikan lapar. Terbukti dia lapar, dia mencuri, maka tak boleh potong tangan. Yang tarik mesin ATM tu kan lapar. Tu setan panggil, kan? Itu lapar bendanya kan. Tak timbul tajuk kat situ. Ini tak ada kaitan. Diikatkan dengan rantai, pakai apa? Hailak, pam tarik kan. Itu bukan lapar. Siap ada kenderaan, ada minyak, duit minyak lagi. Kan? Ha? Makan tak bayar mana tahu kan. Ya? Dia ada niat. Apa masalah dia? Niat dia Allah tak tahu. Macam orang yang nak bertaubat tapi tak taubat lagi. Macam mana Allah tak diampunkan dia? Dia tak taubat lagi. Dia baru nak pergi kampung yang nak bertaubat. Kalau Allah terima yang tu, apa tak terima yang ni pula? Kalau intention dia betul, Allah tak terima. Walaupun dia tak sempat. Niat tu lebih utama daripada tajuk tadi. Dia ada effort yang dia buat datang kelas. Kalau dia lepak duduk main Pokemon kat rumah, memang tak boleh lah. Islam apa benda dia nak. Lepas tu kebenaran perbuatan. Jadi kita akan bagi tahu dengan dia. Bahkan ketika nak syahadah pun, kita bagi tahu dia Islam, iman dan ihsan tu apa. Tanya dia tahu tak Islam tu apa. Dan tak ada dia masuk dalam keadaan buta tuli macam tu. Lepas tu hari ni, lepas tu besok atau gugur arah. Masa nampaklah dia tak tahu benda yang Islam nak tentukan. Tu masalah yang sebenar. Pada zaman sekarang ni banyak orang kata nakkan syahadah. Kita cepat-cepat syahadah. Lepas tu buat apa? Semua angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu buat apa? Orang kena ajar dia. Lepas tu permulaan pengajaran tu penting. Makanya dahulunya orang-orang Arab pun nak masuk Islam. Bukan tu jumpa Nabi macam tu. Dia dengar 2-3 carahan Nabi. Dia dengar. Lepas tu akhirnya dia syahadah. Itu tajuk asal, bukannya apa macam style lafaz syahadah. Pasal kita kena faham, la ilaha illallah yang dilafazkan oleh munafik pun tak diterima oleh Allah Taala. Kalau orang tu kata dilafazkan la ilaha illallah, selamatlah dia ustaz. Dia kata tu orang munafik. Lafazkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan syahadu kalimah syahadah, tapi di sisi Allah Taala dia orang kafir. So di mana duduk dia? Bab berkenaan dengan Islam untuk kahwin tak salah. Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik sendiri pun, mak dia dia letakkan mahar perkahwinan dia yang kedua
kepada bapa tiri kepada Anas dengan masalah syahadah. Dia kata, kau nak kahwin dengan aku, masuk Islam. Memang dia masuk Islam, lelaki tu kerana nak ikut kahwin dengan dia. Tapi dia didiklah lelaki tersebut. Dia ajarnya Islam pada lelaki tu sampai ke peringkat di mana apa? Anak dia mati pun anak dia dengan suami tu mati kan, dia tutup dalam bilik. Suami tu balik, dia pujuk sebagainya benda. Lepas tu kemudian lepas dah apa? Dia hubungan apa seksual dengan suami berkenaan. Tu dia kata kalau kita pinjam barang daripada jiran, kata jiran minta balik, nak pulang tak? Kata pernah pulang. Kau tak nak pulang? Tak boleh, kena pulang. Kata dia katalah anak kita orang tak boleh pinjam kan, Allah Taala dah ambil balik. Suami dia punya marah. Tapi kat situ Islam dia kuat. Mana dia boleh didik suami dia. Soal kuliah sebenarnya tajuk orang tu kata kalau dia tak sempat. Tu kan kerja kita. Sebab dia kena tahu apa benda dia nak masuk. Pasal dia Islam ni bukan kakak tua tau. Orang cakap kita cakap. Orang follow kita follow. Jadi macam munafik dululah. Dia masuk sebab majoriti dah masuk. Majoriti dah masuk, dia tak masuk lagi, dia macam terasing. Kita nak Islam macam tu. Lepas tu kehadiran mereka belajar, ataupun kita kena bagi tahu mereka apa Islam, iman dan ihsan. Baru kita boleh minta dia syahadah. Boleh kita suruh dia syahadah. Kalau tak nanti jadilah macam biasa. Itu yang jadi kes revert. Lepas tu guguk arak lagi kan. Dia tak faham. Sebab kadang-kadang benda-benda haram ni dalam agama, semua agama haram, bukan halal. Macam pakai tak senonoh, pakai seluar pendek. Mana ada agama boleh kan? Buddha ke, Taoism ke, semua sekali. Confucius semua tak benarkan. Kristian ke, Yahudi ke, semua tak benarkan pakai skirt pendek. Yang pakai apa? Lepas tu kata, oh tak wiki kebebasan. Ikut agama mana orang cakap? Timur punya amalan semua tak ada boleh kan? Duduk tanpa berkahwin, bersegurukan. Semua agama kata haram. Mana dia kata halal? Tak kira agama Cina, bahkan agama budaya dia pun tak benarkan. Tiba zaman kita sekarang ni duduk segurukan. Sampai beranak pinak, apa tu buang kat nikah. Baru buat perkahwinan. Itu karut sebenarnya. Ini basic yang sebenarnya dibuat oleh golongan yang tak nak percaya Tuhan. Ajar mereka yang golongan liberal tadi untuk buat benda-benda berkenaan. Tak ada kaitan dengan agama pun. Semua agama kata haram. Saya ingat dia waktu Ustaz Sini dia cerita pengalaman dia. Waktu dia dipanggil untuk berceramah pada tentera-tentera di Brunei. So dia cerita waktu dipanggil tu, komandan yang jaga tentera tu, kawasan tu, camp tu, orang British. Dia tak nak bagi masuk mula. Tapi pasal ini arahan daripada Sultan Brunei, so dia boleh masuk jugalah. So dia kata boleh masuk tak ada hal, tapi tak nak buat majlis. Nak ceramah-ceramah je depan-depan ke tengah-tengah kawat. Dan dalam tentera Brunei ketika zaman berkenaan, yang banyak adalah daripada Gurkha. Geng Buddha lah. Daripada Myanmar kan. Ataupun apa Gurkha dia panggil. Askar Gurkha ni, dia orang dalam tentera. So bila lepas dia ceramah cerita-cerita sikit berkenaan dengan tajuk apa, bila diorang ni dah duduk dalam negara yang Islam majoriti, raja tu Islam, pemimpin negara tu Islam, so dia kena faham Islam tu apa. Tak bolehlah dia tak tahu Islam tu apa, sebab diorang berada di negara yang umat Islam majoriti. Masa lepas ceramah, so soalan angkat tangan. Tu apa, orang Buddha yang Buddhis tu angkat tangan, dia kata, kenapa Islam haramkan babi? Tahu saya jawab apa? So, dia ada pengalaman, dia seorang Buddha, dia pernah masuk Kristian, baru masuk Islam. Dia kata apa? Dia kata sebelum cakap tentang Islam, awak agama apa? Dia kata Buddhis. Awak tahu tak dalam kitab Dharma awak, dia kata, tak ada satu binatang berdarah pun halal. Semua haram. Bukan babi je. Semua binatang ada darah haram. Ikut kitab awak, tahu tak? Dan dalam Yahudi, dia yang komandan tu orang Kristian kan? Kristian, Yahudi dan Kristian, dalam Old Testament pun, babi tu haram. Bukan Islam saja mengharamkan. Kalau ikut Islam tu dah kira lembut dah. Kalau ikut agama awak yang asal, awak tak boleh pun makan apa-apa binatang pun. Terdiam lah. Kan? Dia tak faham. Selama ni, dia kata Islam haramkan babi, agama dia satu binatang pun tak halal. Mana dia tahu? Betul tak? Itu kadang-kadang orang-orang bukan Islam ni tak faham pun agama dia apa. Dia letak nama je, gantunglah kat leher lambang-lambang, tak kerti apa. Kalau orang tu kata dia menghina, then panggil lah. Kata orang Muslim tu datang duduk sini. Dia tahu, sebenarnya dia tak tahu agama dia apa. Anything tentang agama dia. So macam tadi, macam kita orang sekarang ada seorang pakcik, dia tak masuk Islam lagi, tapi datang kelas lah.
Dia datang kelas. Dia dengar datang kelas ni. Cuma tadi agaknya lepas daripada saya cakap kan. Saya kata kau dah tahu benda tu, dah compare. Allah Ta'ala bagi kita akal. So kita ada evidence daripada agama kita yang asal. Betul ada evidence daripada Islam. Kita kena pilih lah. Nak tunggu apa lagi? Saya tak tuju dia. Lepas tu lepas kelas kita minta nombor. Nak soal lagi. Kita tak nak soalan kelas lah. Dia benda nak tanya. Saya kata memang saya belum Islam lagi. Saya kata tahu. Saya kata saya tahu. Jadi bila waktu time apa tentang kisah terangkan tu, dia terkejut lah. Dia kata, apa pasal parti-parti Islam kat Malaysia tak terangkan tajuk ni? Saya kata biasalah. Kan? Kemudian saya tunjuk gambar video dekat Saudi Arabia, kes apa sebat seorang Iran. Dia perlu sebatan kerana buang air dalam Masjid Nabawi, kotor kan. Yang Syiah menjahat. Dia mengotorkan apa tempat suci Islam. So jadi disebat dia di khayat ramai. 50 sebatan. Tapi 50 sebatan tadi kan. Sebab rotan tu dipegang dan badan baju dia masih ada, kemudian disebat macam tu je. Dia tengok macam, apa ni? Takkan macam ni je dia kata. Saya kata macam ni lah. Dia kata, macam ni tak ada masalah pun, dia kata. Memanglah, orang tak tunjuk. Buat potong tangan dia pun ada syarat. Bukan tiba-tiba asal curi apa, telur sebiji kena potong tangan, mana ada. Curi telur, curi roti sebuku. Tak boleh, awak kena curi barang 200 lebih ke atas. Harga dia. Nilai sekarang 200 lebih. Benda curi 200 lebih kan. Roti, sardin. Apa ni? Campur roti, campur sardin, beras kilo. Tak cukup lagi. 200 kilo, 200. Bukan. Itu masalah dia. Dekat situ tajuk asal. Pencurian tadi bukan kerana kelaparan. Tajuk dia kenapa dia layak untuk dipotong. Dia bukan. Lepas tu ada saya siapa tanya pula. Dia kata, habis tu kalau dia kata apa, kan lebih baik kita mendidik, kita ajar orang tu daripada kita hukum. Ini hak Allah Taala. Yang Nabi kata, kenapa kau tak maafkan sebelum kau bawa jumpa aku? Seorang sahabat, dia ada kain selempang, kain yang harga dia 30 dirham. 30 dirham dalam tak sampai dia tak sampai satu dinar lagi. Bukan. Lebih 1 dinar dah. Sebab 1 dinar 12 dirham. 1 dinar 12 dirham. So dia orang tu curi 30 dirham. Dalam 2 dinar lebih nilai kain dia. Jadi bila orang dapat tangkap, bawa ke penjumpa Nabi nak dipotong tangan. So bila nak dipotong, dia kata, ya Rasulullah, adakah dipotong tangan dia kena 30 dirham? Dia kesian. Dia kata, ya Rasulullah, tak payahlah. Dia kata, lepaskanlah. Kan, aku bayar. Aku hadiah kepada dia. Dia kata, aku hadiah kepada dia. Aku bayar 30 dirham yang dia curi tu, aku bayar untuk dilepaskan. Tapi Nabi kata potong. Kerana dia mendesak-desak, akhirnya Nabi kata apa? Halla qabla ma ataitani bihi. Kenapa kau tak maafkan dia sebelum kau nak jumpa aku? Sebab sampai pada Nabi, tak ada kemaafan dah. Sebab ini hak Allah Ta'ala yang kerajaan kena buat. Tak ada kemaafan, tak ada keampunan. Ini kena faham. Sebab tu kalau siapa pegang jawatan sebagai pemerintah, bila ada hukuman yang Allah Ta'ala wajibkan, dia tak buat, dia jawab nanti. Kan kita, saya tak jawab. Dia yang dikuasa untuk potong tangan dia. Yang dikuasa untuk hukum kisah dia. Bukan kita. So, diorang kena buat benda tersebut. Kita nasihat je lah. Sampai pada mereka, diorang ada penasihat agama. Takkan tak reti-reti lagi. Tajuk asal tak ada sebab pun sebenarnya. Jadi pakcik ni dia macam terkejut saya. Dia kata dulu dia belajar law dekat, ada ambil law lah, undang-undang Islam dekat UPM zaman dia dulu. Jazakallah khair. Okay. Dia ada ambil apa, Islamic law, tapi tak dapat jawapan macam tu. Tapi zaman sekarang kan zaman internet, kita tunjuk gambar, tunjuk cara, tunjuk sekian, detail, lebih detail berbanding zaman dulu. Saya tadi mengajar apa tajuk makan dan minum, makanan dan minuman, timah asyribah, kila taksil, Baitur Rahmah. So, jadi bila time dia sebut nama binatang kan, kita boleh buka tunjuk gambar binatang ni apa rupa, macam mana rupa, semua sekali. Zaman dulu tak, guru kita ngajar binatang ni rupa macam mana ustaz? Entahlah, saya pun tak tahu rupa dia macam mana. Jadi ada dia tak tahu, tak ada gambar, tak ada gambar. Zaman sekarang kita tunjuk gambar, cara pelaksanaan sebagainya kan. Itu dahsyat lah zaman sekarang. Makin mudah sebenarnya untuk manusia mengenal Islam. Tapi soalannya, berapa lama lagi nak apa benda yang orang buat? Akal diberi tapi tak nak banding. Salah lah. Saya sebut tajuk tu, dia macam dia kata dia macam urge untuk ni dia. Saya kata jangan tangguhlah.
Kita diberikan akal, kenal Islam, kenal agama yang bukan Islam, dan kenapa tak nak buat pilihan? Nak tunggu apa? Nak belajar tu belajarlah. Dia bukan budak umur 60 tahun dah macam-macam benda dia belajar. Saya tahu kerja apa. Apa kerja tak tahu. Ya, mungkin pension dia kot. Tapi datang kelas rajin. Siang-siang kelas-kelas siang ada. So contoh, jadi masalah syahadah tadi, sebenarnya kita kata tuntutan syahadah tadi lepas dia tahu. Kita patut ajar dulu. Bukan maksud dia kita lambatkan, tak. Kita panggil dia. Kalau dia nak belajar, kita dah ajar sekarang juga. Bagi tahu dia Islam tu apa. Bukannya dia tiba-tiba saya nak syahadah sekarang. Terus macam tu. Tanpa tahu Islam tu apa. Sebab tu nanti bila peraturan-peraturan Islam, dia tak timbul masalah babi haram. Tak timbul lah tajuk. Sebab dia tahu awal-awal lagi nak masuk Islam ni, ini haram. Ini tak boleh, ini tak boleh. Dan benda Islam punya haram ni sikit. Kita boleh kira dengan jari apa yang haram. Kan? Sedangkan yang halal bersepah banyak. Sudut asal tu kena jagalah. Jadi kalau tadi macam sebutkan, dia tak sempat syahadah pun jadi pada dia, macam orang mati tak sempat taubat tapi niat nak bertaubat tu ada. Dia mula pergerakan. Kan? Allah Ta'ala terima lah. Si Allah Ta'ala dia ada kebenaran dalam perbuatan dia. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima walaupun dia tak sempat. Walaupun dia tak sempat. Baik. Okey. So jadi dalam tajuk ni masalah mabuk. Kan ni ayat ni kita kata ayat 43 surah An-Nisa ni adalah peringkat kedua pengharaman dalam pengharaman arak. Ini dikaitkan dengan masalah solat. So kalau kita nak solat, maka tak boleh solat datang dekati. Bahkan solat tu adalah masjid atau tempat solat. La taqrabus solat atau antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kamu tahu apa kamu kata. Wala junuban, yang kamu dekati solat itu dalam keadaan junub. Illa abiris sabil, kecuali melintas jalan. Kat sini kita faham maksud solat tu adalah tempat solat. Jangan dekati solat junuban dan keadaan junub illa abiri sabilin, kecuali melintas jalan. Kita macam apa hal solat lintas jalan? Bila kita faham balik tempat solat. Bukan sekat perbuatan solat tu, tempat solat pun jangan dekat. Tempat solat pun jangan didekati dan keadaan mabuk. Okay. Faqad ruwiya an Ibn Abbasin, maka telah riwayatkan daripada Ibn Abbas fi makna sukara, pada pengertian sukara, annahu nu'as, bahawa ia adalah ngantuk. Sedangkan mabuk, kita faham mabuk dengan sebab minum arak. Tapi Ibn Abbas datangkan dengan maksud ngantuk. Okey. Dia sebenarnya sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan masalah tak sedar diri cakap apa. So kalau kita faham kan, dalam hadis Nabi SAW, kat sini tak ada. Okey. Nabi kata apa? Man raqalabahun nu'as falyarqud. Barang siapa ditewaskan oleh rasa ngantuk, maka tidurlah. Bismillah. Takut jatuh tapi tak jatuh, alhamdulillah. Takut jatuh. Okey, baik. Maka dalam hadis Nabi kata man qalabahun nu'as falyarqud. Barang siapa ditewaskan oleh rasa ngantuk, maka tidur. Nabi kata tak suruh lawan mata, ambil letak mata air pun masih lagi rasa ngantuk dan tidur. Hatta dhaba annun naum, semua hilang daripada dia rasa tidur. Sebab fa'inahu la yadir, pasal dia tak tahu ketika dalam keadaan solat mengantuk tadi, tak sedar diri tadi, la'allahu, dia moga-moga dia nak minta rahmat tapi dia laknat diri sendiri. You don't know apa lidah cakap. So the same lah masalah tadi. So kita lihat macam orang mabuk tadi kan pun macam tu juga. Dia mulut dia tak cakap minta, ya Allah matikanlah aku, ya Allah sekian-sekianlah aku. Dia mungkin dia akan kata minta laknat, minta dimusnahkan, minta diazab. Kerana mulut dia ketika mabuk mana sedar cakap apa. So elah sama. So Ibn Abbas kata dalam ayat ni tadi, ia adalah rasa mengantuk pun masuk sama. Sedangkan ayat ni kita faham antara tertib pengharaman arak. Pengharaman arak. So kita faham sukara tadi kerana kan, sebab kalimah sukara mabuk, nu'as mengantuk, jelas. Tapi bila ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan nu'as, pasal dia mempunyai elah yang sama. Kias. Tafsiran dengan kias. Dikiaskan ngantuk tadi dengan mabuk. Wa kadza ruwiya an ad-Dhahhak. Ini kan diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak juga, salah seorang mufassir salaf, annahu qala, bahawa dia berkata lam ya'nil khamra wa inna ma ana bihi sakarul naum. Dia tidak maksudkan dengannya arak, tapi ia maksudkan dengannya mabuk ketiduran.
mabuk ketiduran. Okey, kat sini kata Syekh Islam, qala Syekh Islam Taimiyah mu'alliqan ala qauli dhahak. Ni kata-kata dhahak ni agaknya agak berat sikit sebab kita semua tahu bahawa sebenarnya tajuk ni tajuk arak. Tajuk arak kan. Tapi dia kata kat sini sebenarnya dimaksudkan dengannya adalah mabuk tidur, dia kata. Mabuk tidur, bukannya arak. Okey, jadi Ibn Taimiyah ulas. Qala Syekh Islam Taimiyah mu'alliqan ala qauli dhahak. Berkata Ibn Syekh Taimiyah mengulas terhadap kata-kata ad-dhahak. Dia kata wa hadza idza qila, ini adalah bila dikatakan innal ayata, ayat ini dallas alaihi bi tariqatil i'tibar. Sebenarnya ayat ni menunjukkan kepada mabuk mengantuk, bukan mabuk arak, mabuk tidur, dengan dia menunjukkan kepadanya dengan jalan i'tibar. Ai al-qiyas, dengan secara pengkiasan. Kalau itu yang dimaksudkan oleh ad-dhahak, dia kata au syumuli makna lafzil am, ataupun dia merangkumi makna yang umum, lafaz yang umum. Mabuk itu tak sedar diri. Boleh jadi mabuk kerana arak, boleh jadi mengantuk kerana nak tidur. Dua-dua sekali tak jelas. Dia macam orang nak tidur ngantuk tu, memang dia tak sedar cakap apa. Cakap tahu benda-benda dan sebagainya kan. Ngigau pun. Jadi dalam keadaan tadi dia mempunyai ilah yang sama. Wa illa fala raiba, jika tidak maka tiada keraguan anna sababa nuzulil ayati, bahawa sebab turun ayat, tiada keraguan bahawa sebab turun ayat ini adalah kana sakruf minal khamri, kerana dahulu adalah mabuk tu dari kerana arak. Tak ada keraguan pun maksud itu. Tapi kata-kata ad-dhahak tadi beratlah bunyi dia, macam terus nafikan tentang arak tapi kait dengan tidur, mengantuk tidur. Sedangkan memang tak ada keraguan ayat ni turun tentang arak. Sebab bahkan ada hadis yang Umar bin Khattab bila turun ayat ni, dia kata ya Rabb, wahai Tuhan, jelaskanlah tentang arak ni dengan penjelasan yang mencukupi. Sampai turun Al-Maidah 90 baru stop. Mana selagi tu tak jelas lagi. Masih lagi boleh minum kecuali nak solat. Tak solat tak apa. Tak solat tak mabuk. Nak solat tak boleh. Walaupun kat situ dah start ramai dah. Dia elak pasal nak solat, nak jaga diri untuk solat. Kan terlajak sampai ke mabuk kan. Sampai waktu solat awak tak boleh datang berjemaah. So diorang pula suka untuk berjemaah dengan Rasulullah SAW. So basically dia start untuk mengelak lah. Jadi kurang. Ada pun yang pertama tu memang masih minum lagi. Kebaikan dia ada, dia punya dosa ada, tapi dia punya manfaat pun ada. Dosa tu besar, tapi manfaat jelas. Manfaat yang dimaksudkan adalah daripada arak ni menghilangkan kerunsingan atau kerisauan buat sementara. Orang tu tengah pening-pening kepala, sedih, minum arak mabuk, jadi hilang rasa. Sementara je. Lepas sedar kan masalah masih ada. Macam judi pula. Dia kata apa kebaikan, apakah manfaat untuk manusia? Kaya segera. Mereka akan nampak lah, kaya segera, untung kot. Kan masuk ni kan macam dengan forex kan. Masuk duit boleh jadi kaya. Wah kan. Semua orang macam teruja. Kan, teruja. Nak duit cepat. Fast money. Itulah judi. Itu yang manfaat dimaksudkan. Orang tu boleh kaya dengan segera. Yang ini boleh hilangkan kerunsingan sementara. Sementara mabuk tu, kononnya dia hilang lah. Sebenarnya kalau cara yang diajar dalam Quran Karim, kerunsingan dan sebagainya, disuruh tidur. Siapa-siapa runsing, tidur. So Allah Ta'ala berikan perkara berkenaan dalam perang Badar. Ketika para sahabat tengah runsing, kebimbangan macam-macam, Allah Ta'ala turunkan rasa tidur ke atas mereka untuk amankan mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Al-Anfal ayat ke-11. Itu. Ya Allah Ta'ala turunkan rasa mengantuk kata mereka sebagai tanda aman. Untuk tenangkan mereka. Lepas tu kadang orang gila-gila kan. Macam kacau, doktor bagi ubat, tidur. Supaya tenangkan saraf dia balik. Jadi nanti jaga dia macam tak ada dalam kabut. Itu cara sebenar lah. Itu kalau dia kata orang rusing tu tidur. Tu sebab bagi jaga. Tidur tu antara penenang yang paling baik. Baik. Okay. Walafzu sarihun fi dhalika, dan lafaz pun jelas pada itu. Sukarah tu mabuk, mana ada gunakan nu'as.
Wal ma'na al-akharu sahihun aidan. Namun makna yang satu lagi pun sahih juga. Maksud dia sahih sebab sabda Nabi. Yang Nabi kata, man ghalabahu nu'as falyarkud. Barang siapa ditewaskan oleh rasa mengantuk, tidurlah. Kan? Hatta dhahaba anhu naum, sampai hilang daripada dia rasa tidur. Memang dia bangun kan, dia kan mamai betul. Simbah hari pun tak ide apa. Dan tidur dulu. Jangan suruh solat ketika tu. Kadang kita tengok macam tu lah. Ini yang kadang-kadang pelik juga, payah kan. Macam anak-anak kita tak bagi tidur awal. Tu kemudian dah baru tidur, lepas tu kita kejut suruh solat. Tengok, ajak main tengok bola kan. Macam orang tengok bola. Atau kita main game sampai pagi. Lepas tu tiba-tiba dia tidur setengah jam 5 minit, lepas tu nak solat. Dia tak boleh bangun. Ketika tu masalah ni datanglah. Sebab benda ni kalau dia kata macam tu keadaan kita tidur, bangun juga solat kan. Tak kena. Dia kata, habis Ustaz, kita kena apa biar dia tidur. Orang kata habis tu macam arahan Nabi, bukan arahan saya. Sebab benda tu akan menyebabkan masalah bila lafaz mulut dia tadi. Apa dia cakap? Nyampahlah abah kan. So tidur, so bangun. Kan masalah juga. Tidur kan. Kalau dengan siram air dia segar, okey lah. Tapi kalau orang tu memang tak boleh, tak jaga, nak macam mana? Siram air pun tak jadi apa kak. Selamba je. Dia mimpi apa? Dia mimpi berenang tak? Pergi sempurna. Ada masalah lah. So basic dia, tajuk tu tajuk kena jaga. Jadi masalah pengertian tu sama. Sebab hilang akal. Macam orang kena bius. Contoh sama jugalah. Mabuk kena bius. Jangan suruh solat. Usul solat jadi macam sama pakcik tu. Dia kata dia takbiratul ihram, zuhur. Solat zuhur. Takbiratul ihram dia, zuhur lah. Dia bagi salam maghrib. Lama gila dia solat tu. Dia punya jangka masa ke tengah mabuk tu kan. Tengah mabuk drugs tu. Dia tak sedar pun. Dia takbir. Dia kata saya takbir Ustaz. Dia bedah lutut. Dia kata pembedahan lutut. Takbir Allahu Akbar. Zuhur. Dia bagi salam. Solat duduk. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk maghrib lah. Dia tak sedar. So relax lah. Janganlah paksa ketika tu. Atau orang tengah kesakitan teruk sangat. Solat lah. Kau ada sakit-sakit pun solat. Dia kata. Masalah juga tu. Tak kena lah. Orang tu tengah kesengsaraan sakit. Kata buat batu karang ke appendix ke. Kau tak solat lagi kan? Cepat solat. Moga-moga kau tengah mati ni masuk solat. Tak boleh. Sakit tu takkan. Dia akan ingat itu. Tak ingat Allah Ta'ala. Bahaya. Sebab tu kena faham kedudukan masalah ibadat tadi. Dia lepas dalam keadaan tenang. Awak datang bergegas ke masjid pun salah. Ini kan pula awak telah lupa sakit. Sakit perut nak buang air. Mana zero solat? Pergi buang air dulu. Nak terkencing. Allahumma. Kan dia tahan kencing. Nak solat tapi tahan kencing. Tak boleh. Kan nahar Rasulullah an solati tadaful akhbathain. Tadaful akhbathain. Rasulullah SAW melarang daripada solat didesak oleh, dorong oleh dua kotoran. Kencing ataupun buang air besar. Kena pergi buang air dulu. Walaupun waktu habis. Salah dia, macam ni, benda tadi dah langgar arahan Nabi. Ketika solat tadi sahih, awak ingat kencing, tak ingat Allah Ta'ala dah. Mengetang-letar ni, ya Allah Tuhanku. Kata burai sini masalah kan. Keluar je lah. Ini masalah kita tunggu. Apa? Orang Melayu kita macam tu. Sayang bendanya. Tu yang kata, kalau dia tinggalkan pun, datang balik, katakan orang habis solat, dia solat pun pahala jemaah dapat. Pasal dia tinggalkan dengan uzur. Keuzuran tu ada. Yang awak cari kerja apa? Malas Ustaz. Malas rupanya sebenarnya. Bukannya masalah sayang. Ayat sayang salah. Ayat dia malas dipanggil. Malas nak solat lagi. Ini dapat dah serakat dengan imam kan. Kalau satu lagi je kan. Sikit lagi je. Bagi salam lah. Kalau keluar berang kata. Habis masalah. Habis masjid kena air kencing awak. Jaga-jaga bab ni sangat bahaya sebenarnya. Banyak orang tak perhatikan betul. Lepas tu pasal tajuk macam tadi lah. Macam solat dengan keadaan yang lagi dahsyat, hilang ingatan lah tadi. So kalau kita kata macam Ibn Taymiyah kata Ad-Dhahhak ataupun daripada Ibn Abbas punya riwayat tadi, dia kata mabuk kerana mengantuk. Mengantuk, okey, tidur. Mabuk kerana tidur. Ayat datang asal mabuk kerana arak. So kita boleh tambah zaman kita sekarang ni mabuk kerana ubat pelali.
Ubat pelali yang diberikan doktor kan, yang menyebabkan kita tak sedar diri, itu pun sama, masuk dalam hukum ni. Bukan arak, bukan ngantuk, tapi ubat. Mabuk kerana ubat. Ada ubat yang kita tak makan pasal mengantuk kan. Kena makan tengah malam. Kalau makan siang-siang habis. Buka-buka mata pejam balik, buka-buka mata pejam balik. Jangan. Baik. Fasahaha Syekhul Islam ni maka telah mensahihkan Syekh Islam dukhul sakri minan naumi awin nu'asi fi makna al-ayati. Maka masuknya telah mensahihkan Syekh Islam Taimiyah kemasukan mabuk dari kerana tidur ataupun nama dia mengantuk, mabuk kerana tidur atau mengantuk pada pengertian ayat lil muqayasati bainahuma, kerana pengkiasan di antara kedua-duanya, iaitu di antara mabuk arak dengan mabuk tidur. Wal illatu ya adamul ifaqati, dan ilat sebenar dia adalah ketidaksedaran. Ketidaksedaran, tak sedar. Jangan paksalah, tu cerita-cerita. Kadang bila time, kalau kaum keluarga kita sakit kan, masuk hospital, diberikan ubat pelali sebagainya kan. Jangan kita paksa dia solat ketika itu. Kan kita, kalau kita force juga kan, tak sedar diri macam mana. Kan jadi macam pakcik tadi, Allahu Akbar. So, Assalamualaikum warahmatullahi maghrib. Saya boleh tak sedar ustaz dia. Tak sedar. Ubat pelali ni ada yang kuat macam tu sekali. Boleh sampai ke orang tu hilang sedar langsung. Tak faham percakap dan sebagainya. Baik. Okey, tu habis Baik. Alhamdulillah, kelima. Yang keenam yang terakhir. Yang keenam atau yang terakhir, at-tafsiru bil isyarati. Tafsir dengan isyarat. Yang ni kita kata itu, kita sebut tentang tafsir isyari yang bentuk yang sahih dia kan berbanding dengan batiniyah. Sebab kita kata isyari ni dia lebih kepada bentuk isyarat ataupun simbolik kepada pengertian. Okay. Walaupun kita kata ini jarang berlaku pada salaf, tapi di salaf ada sebagian mereka yang mentafsirkan sedemikian. Okay. Dia kata tafsir bil isyarati, at-tafsir bil isyarati lahu ta'alluqun bima qablahu. Tafsir isyarat dengan isyarat ni dia ada berkaitan dengan apa sebelumnya. Yang ini yang kias ataupun iktibar. Dia bukan isyari yang isyarah yang maksud dengan mana sufi punya. Bukan tafsir sufi Yang macam contoh macam surah surah Al-Kahfi yang bukan surah Al-Baqarah, ketika mana Talut kata innallaha mubtaliikum binahar. Allah Taala nak uji kamu dengan sebatang sungai. Mana siapa minum dari sungai ini bukan golonganku. Mana siapa tak minum dari golonganku kecuali orang yang minum satu cedokkan dengan tangannya. Dia kata ini macam berbanding dengan dunia. Dunia ni ada orang yang masuk dalam dunia sepenuh-penuhnya. Lepas tu ada yang ambil tak nak dunia langsung. Lepas tu ada yang ambil dunia ikut kadar kecukupan. Ini pecahan manusia terhadap dunia. Itu tapi yang saya dikatakan oleh Ibn Ashur, dia kata sedap. Tafsiran ni sangat sedap kalaulah ada sandaran daripada dalil. Tak ada sandaran dalil langsung. Itu panggil isyarah, tafsir isyari. Tapi yang ni yang kita bincang tafsir isyarah ni tadi, yang disebut tentang daripada salafus salih, dia adalah tafsir bi isyarati lahu ta'alluqu bima qablahu. Dia ada hubungan dengan apa sebelumnya. Itu tafsiran tadi kan, mengantuk mabuk dengan mengantuk. Dia dikiaskan. Walaqad nabaha Syekhul Islam ala dzalika faqala, kita memperingatkan terhadap perkara itu Syekh Islam Taimiyah. Lalu beliau berkata, tilkal isyarat, isyarat-isyarat berkenaan, tafsir dengan tanda-tanda atau isyarat, hiya min babil i'tibar wal qiyas, ia adalah daripada bab pengiktibaran serta pengkiasan, wa ilhaqi ma laysa bimansusi bil mansus, serta menyusulkan apa yang bukan daripada yang dinaskan dengan apa yang dinaskan. Mana dalam nas tadi mabuk arak, disusulkan dengannya tidak sedar diri kerana ngantuk nak tidur. Kita boleh susulkan pula sekarang ni dengan rasa tak sedar diri kerana kena ubat pelali doktor. Faham tak? Dia kata bab itu dia kata. Mana kita susulkan apa yang bukan dinaskan kepada apa yang dinaskan. Mithlu, contoh dia dia kata mithlul qiyas alladhi yasta'miluhu ismi i'tibar al-qiyas, seperti pengambil kiraan i'tibar al-qiyas, mislu i'tibar al-qiyas alladhi yang yasta'miluhu al-fuqaha fil ahkam, yang digunakan oleh para fuqaha dalam hukum-hukum.
dalam fuqaha oleh hukum-hukum dia macam mana para fuqaha buat dalam hukum, macam tu diorang gunakan dalam masalah tafsiran ini. Nanti contoh ni kita nampak, kita tengok. Baik. Wa qala, dan beliau berkata fi mawdi'in akhara, dan beliau berkata dalam tempat yang lain menjelaskan tajuk yang sama. Dia kata apa? Wa ammal arbabul isyarati, adapun orang-orang yang menggunakan isyarat dalam pentafsiran ni, alladzina yusbituna ma dalla alaihi lafzu, yang mereka mensabitkan apa ditunjuk kepada yang lafaz. Apa yang lafaz itu sebutkan, dia isbat. Namun dia kata wa ja'alul makna al-musyar ilaihi, dan mereka jadikan makna yang diisyarat kepadanya mafhuman min jihatil qiyas wal i'tibar, sebagai kefahaman daripada sudut pengkiasan dan pengiktibaran sahaja. Macam kita terang itulah kes tafsir isyari itu yang Ibnu Qayyim sebutkan, antara syarat dia adalah dia isbatkan apa yang dalam ayat tadi, dan dijadikan isyarat tadi sebagai apa? Makna lain, makna tambahan kepada yang asal. Kalau batini, golongan batiniah, dia buang yang zahir, dia ambil yang dalaman tu saja. Inilah yang Allah Ta'ala nak, dia kata. Dia tinggalkan lafaz zahir, dia terus lari kepada makna batin, makna isyarat. Kat sini dia kata isbatkan yang makna lafaz, kemudian menjadikan makna yang diisyarat kepadanya sebagai kefahaman daripada sudut pengkiasan dan juga pengiktibaran. Fahaluhum, maka keadaan mereka yang buat pentafsiran secara isyari ini, ataupun secara pengkiasan ni, kahalil fuqaha wal alimina bil qiyas wal i'tibar, seperti keadaan para fuqaha dan orang-orang yang beramal dengan kias dan i'tibar. Dan mereka sentiasa jadikan hukum yang ada sebagai sebab untuk masukkan benda-benda yang tak ada nas kepadanya. Macam tadi lah, kalau tanya macam kes bius tadi kan, kita kena kaitkan tajuk ayat tadi lah. Kalau kata ustaz ni, pakcik ni dia kena bius, so kita nak suruh solat ke tidak? So dah saya 43 surah An-Nisa tak boleh. Sebab orang kata la taqrabus salata wa antum sukara, yang kamu dekati solat kadang kamu mabuk. Mabuk tak boleh, mengantuk tak boleh, lali pun tak boleh. Lali kena ubat, pelali yang doktor letakkan, tak boleh lah. Dia tak sedar diri. Kalau dia sedar, sekalipun dia sakit, sebagai macam Umar bin Khattab kan, ketika mana dia pingsan, tak ada. Tapi bila dia sedar je, dan masa kita baring, dia terus minta air wuduk, dia nak solat. Itu dia sedar. Perut koyak dah. Terbelah perut, minta lagi air wuduk untuk solat. Dia kata solat dah orang ramai, kita dah solat dah. Jadi dia tanya pertama, dia tanya orang ramai solat ke belum. Saya jadi imam, dia tumbang kan. Dia ambil wuduk, minta wuduk untuk solat. So once dia sedar, dan jalan balik lah. Tak sedar, dia tak ada bangun. Amirul Mukminin, bangun. Solat. Nak apa tepi waktu dah ni. Orang tak kejut dia. Faham Orang yang tengah sakit nak macam tu, awak pergi kejut. Ingat Tuhan, solat. Dia maki kan. Itu masalah juga. Kadang orang tak reti ada masalah ni, jaga-jaga sikit. Sebab dia ada batasan kan. Dia sedar dia sakit dia. Jangan kita langgar. Kan silsilah nanti kan daripada elok dia nak jadi beriman jadi kufur terus. Baik. Wa hadha haqqun idza kana qiyasan sahihan la fasida. Ini hak, itu benar apabila pengkiasan tersebut adalah sahih, tidak rosak. Tapi kalau saya cakap macam ni, tadi apa beza kisah ni dengan kisah Talut tadi? Yang diorang gambarkan sungai itu sebagai dunia. Orang yang datang ke sungai tadi, ada yang ambil habis, minum sepuas hati, ada yang tak minum langsung, ada yang ambil ikut kadar cukup. Apa beza dia? Sebab tak ada hukum kat situ, tak ada kaitan. Yang itu tengah pergi perang. Memang dia tengah masuk medan perang. Memang Allah nak uji mereka dengan perkara tersebut. Sebab tajuk dia, kalau dia orang tak boleh taat pada Talut di ketika itu, sampai depan musuh lagi teruk, dia orang tak akan patuh. Kalau tak patuh ketika itu, depan musuh lagi dahsyat, mereka akan langgar. Itu yang sebenarnya Allah nak uji. Kalau tak faham kan apa hal? Apa ujian sebenar? Ujian sebenar adalah ketaatan. Ketaatan kepada ketua tentera. Sebab kalau orang tak boleh taat dekat situ, depan musuh nanti, yang dengan musuh tu datang dengan bahkan giant kan, besar. Macam mana kamu nak bertahan? Nanti Talut kata jangan lari. Larilah.
Kalau air pun awak langgar, lain lagi lah awak langgar. Tu maksud sebenar. Bukan maksud lain. Tapi geng-geng ni dibaca macam tu. Dia baca macam ni. Tak ada kaitan lah. Tapi macam kes ini, kita ada hukum yang sama. Hukum dia apa? Solat. Ketika tak sedari. Yang dalam Quran sebut tentang mabuk. Yang kita boleh masukkan hukum sekali dengan ngantuk. Yang ataupun kena pelali. So kita akan ada hukum tambahan berdasar kepada tajuk yang sama. Tapi tafsiran bagi sukara itu boleh jadi dengan tak sedar diri. Yang mabuk kerana arak, satu benda. Mengantuk kerana tidur. Ataupun lali kerana pelali. Yang diberikan doktor. So jadi itu kias yang sahih lah. Hukum sama. Tadi yang kata kias fasid. Apa kaitan sungai dengan sekian? Ni nak pergi perang ni. Ujian yang dimasukkan tu adalah masalah ketaatan kepada pemerintah ketua. Bukan ujian dia masalah sungai ni, dunia ni macam ni. Tak. Kalau ikut dari tiga-tiga tadi, siapa yang bagus? Kan dia kata ada satu ambil habis. Satu tak nak langsung dunia. Mana ada tak nak langsung dunia? Nabi kata aku solat, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Aku kahwin dengan wanita. Bahkan aku makan daging. Nabi kata satu riwayat, aku makan daging. Wa akul laham. Aku makan daging. Yang sekarang ni ajaran sesat. Kan? Yang keluar. Banyak lama dah sebenarnya. Sebelum Muhaizat sebut. Kan? Geng-geng yang amal tarekat, semua beramal bila pergi suluk. Masuk ke tempat suluk. Pondok yang mereka buat dalam hutan tu. Untuk 14 hari, 2 minggu kadang-kadang, 40 hari kadang. Antara ajaran mereka adalah jangan makan benda berdarah. Berzikir dalam kelambu untuk tempoh tertentu dengan zikir untuk guru buat. Kemudian dan tempoh berkenan tak boleh makan benda berdarah. Mana ada ajaran Islam macam tu? Mana pernah Nabi ajar kita tak makan daging? Nah, jadi keluar baru macam apa yang hadi minallah tu kan. Itu kumpulan sama. Dia tak makan daging. Dia ajar anak murid dia makan daging. Pengikut-pengikut dia macam ni. Dia kadang-kadang, diorang ni, ketika tengah tak sedar diri, cakap apa benda saja. Kena ingat, geng-geng sufi ni, time tengah tak sedar diri, cakap apa saja. Aku Tuhan pun, jalan. Ya, anal haq tu yang dikatakan oleh Hallaj tu, ataupun apa dikatakan oleh Ibn Arabi, dan syair-syair dia, dan sebagainya, yang memang kufur. Kufur, serius kufur. Tapi pada diorang, pada geng-geng sufi sesat ni, dia akan sokong, dia kata Tok Guru cakap sebenarnya dalam keadaan tak sedar diri. Dia cakap apa? Dia kata tak sedar diri. Macam ketika Abu Ya Arkam cakap gini. Tengah zuk. Dia cakap apa? Tengah gila. Sedang ada ajaran, ada pegang, ingatlah Allah sampai dikatakan gila. Hadis tak sahih pun, bukan hadis sahih pun. Tapi diorang gunakan hadis ni. Para sahabat Nabi semuanya ingat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Tak ada seorang pun gila. Yang orang ni belajar-belajar zikir jadi gila. Lepas tu boleh kata lagi. Tu dia kata, saya pernah cakap seorang kawan. Saya kata, kalau ada persentage boleh digila dengan amalan tarikat. Boleh jadi sesat, mengaku Tuhan. Boleh jadi ini, jadi itu. Saya kata, kenapa pergi, jadikan diri anda dalam perkara bahaya tadi? Reward belum tentu. Sedangkan kalau ikut sunnah Nabi, beramal dengan syariah, awak tak ada masalah tadi. Kenapa awak lari kepada jalan yang ada kebarangkalian jadi gila? Kalau ikut Imam Syafi'i jadi bangang. Ya, Imam Syafi'i kata, barang siapa bertasawuf pada waktu pagi tak akan masuk zuhur kecuali dia gila. Dia bodoh. Petang dia bodoh. Pagi ni petang bodoh dah. Boleh mengaku Tuhan. Panggillah Wahdatul Wujud, semua ajaran tasawuf. Mereka kata tasawuf pula. Kau nak mengenal diri, menyucikan diri, tapi lah saya cara masing-masing. Tu tak makan daging dan sebagainya. Mana ada? So kalau basic kat situ, mana ada salah satu 3 pendapat dorang tadi betul. Nak kata buang dunia semua, bukan ajaran Islam. Tak nak makan daging, tak nak berkahwin dan sebagainya, bukan ajaran Islam. So sudut asal dia memang benda tak ada kaitan. Itu panggil dia panggil kias fasid. Jadi kalau kata kias sahih, macam kita bincangkan ni, ya betul. Okay. Wa'tibaran mustaqiman la munharifa, pengambil kiraan yang lurus, tidak yang bengkok. Dan kita kata boleh pakai, ini adalah benar. Waqad madha dhikru syuruti qabulihi, dan sudah telah berlalu
sebutan tentang syarat-syarat penerimaan tafsir isyari ni. Yang Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebutkan pada tajuk sebelum ini. Sekejap kan tulis salah, sekejap. Tafsir al-makna, tafsir qiyas, isyarat atau qiyas. Okey, syarat yang diletakkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada 4. Kita pertama, alla yunaqidu makna al-ayati. Janganlah ia isyarat yang diberikan ni bertentangan dengan makna ayat. Hukum dia kena hukum yang samalah. Ini tajuk yang sama. Kemudian kedua, ayyakuna makna sahihan fi nafsi. Hendaklah makna tu benar pada dirinya sendiri. Mana ia memang pengertian yang benar, ada sokongan dalil yang lain sebagainya. Ketiga, ayyakuna fil lafzi insya'aru bihi. Hendaklah ada pada lafaz tadi memberikan rasa pada petunjuk pada dengan maksud itu. Contoh tadilah hilang akal. Mabuk hilang akal. Mengantuk hilang akal. Kan sama kan? Okey. Kemudian ayyakuna bainahu wa baina makna ayati irtibatun wa talazum. Hendaklah ada di antara ayat tersebut, tafsiran tersebut dengan makna ayat tu ikatan yang saling lazim-lazimi. So 4 syarat tadi kalau ada dan baru kata istinbat secara isyari itu adalah sahih. Jika tidak, tidak. Macam tafsir batini kan golongan apa? Syiah. Dia kata Lata wal Uzza tu adalah Abu Bakar dan Umar. Tang mana kaitan dia? Tak ada kaitan. Ataupun dikaitkan dengan tajuk tajuk tentu untuk Ali. Tajuk tentu untuk Hasan Husin. Itu tak betul. Demikian juga apa lagi kalau anda kata golongan contoh macam apa? Geng-geng tarikat kan yang saya sebut itu. Dia kata tentang tajuk apa ilmu hakikat dan Quran ada, dia kata. Bila kita tanya mana dia kata firman Allah Taala tentang tajuk ni dalam surah surah wajilat qulubuhum. Okey, surah Al-Anfal ayat 2 ayat 2 3 kan? Bukan Anfal. Mu'minuna haqqa. Okey. Anfal 4, ayat ke-4. Ayat ke-4 tu lah. Okey kan, dia ayat kedua kan, dia bunyi innamal mu'minuna alladzina innamal mu'minun. So orang beriman alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang disebut Allah Taala, wajilat qulubuhum, takut, itu gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca pada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah mereka iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata, orang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang rezeki mereka infakkan, belanjakan. Ini datang ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang beriman yang haqqa, sebenar-benarnya. Tiba dia kata haqqa, yang ada ilmu hakikat. Sedap gitu macam tang mana datang pengertian tu, tak ada. Ayat serius. Pasal ayat tu kalau kita baca flow dia, kita faham Allah Ta'ala kata hanya orang beriman itu orang yang bila disebut nama Tuhan mereka, kan, gementar hati dia. Jadi bila dia ingat Allah Ta'ala, gementar hati dia. Bila dibaca pada mereka ayat Allah Ta'ala, bertambah mereka iman kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini karakter dia orang, kan. Dan mereka orang-orang yang mendirikan solat, daripada apa mereka akan merezekikan, mereka infak, belanjakan, itu ke jalan Allah Ta'ala kehendaki. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya lah. Di pantai baca, inilah ada ilmu hakikat. Haqqah tu hakikat lah. Ini isyari. Tafsir isyari dipanggil. Bila dibawa kepada maksud haqqah tu berhakikat, itu adalah tafsir isyari. Bunyi sama, jadi macam kahar lah. Kenapa awak jadi rasul? Tuhan lain tik. Mana? Yasin wal Quranil Hakim innaka. Ka tu kahar. Ka tu kahar. Yang panggang tu kan. Dah tak tahu bahasa Arab kan. Ka tu kahar. Saya macam, tang mana?
Habis dia kata, semua kah. Kita bantai bagi ayat Quran yang datang kata apa? Ni Muhammad kan surah Qiyamah tu. Dari Nabi ada semua Quran. Saya kata, kah boleh baca Quran tanpa lihat ke? Tak boleh. Kalau tak boleh macam mana ayat tu datang kat dia? Kah tu. Habis dia kata, bila kita baca ayat tu kan. Contoh baca sebut ayat tu kan. Ayat surah ni. Surah apa? Surah Al-Imran 81. Macam jatuh je. Bismillah. Ni tadi halia, ni air limau ais. Okey. Baik. Jadi masa ni kadang-kadang bila dia sebut, kita sebut kan tentang ayat-ayat itu, dia kata ada nama Muhammad kat situ ke? Saya kata ada nama Kahar kat situ ke? Tapi memang isyari tu macam tu je. Dia ada bunyi ka je, ada bunyi je, jadi. Semua ini panggil sufi punya perangai. Yang tak belajar agama betul-betul lah, ni perangai dia. Tapi yang ialah nak buat macam mana? Orang Melayu kita ni bila dia ada ayat ilmu Allah itu luas, habis masuk setan, benda hantu masuk dalam agama. Ilmu Allah tu luas itu problem sebenar. Kalau masyarakat kita dia pegang dengan disiplin ilmu agama tu, selesai masalah. Tapi kerana perangai ilmu Allah itu luas, semua boleh betul, habis. Betul. Barangkali betul nak tahu. Dia pegang kata, Imam Syafi'i kata, kata-kata aku benar mengandungi kesalahan. Kata-kata orang tu salah tapi mungkin benar. Kita pun kata gila. Mana ada agama Islam keraguan tanpa agama Islam ni kebenaran campur keraguan, mana ada? Dan kalau kita kebenaran campur keraguan dan kita tak beriman 100%, okeylah. Kenapa boleh iman 100%? 99%? Sebab mungkin ada tak betul. Jahannam lah agama ni. Astagfirullahalazim kan. Tapi ni aku kahar. Banyak sebenarnya. Macam Tamim. Hadis Nabi kan Tamim tanah Melayu. Ni isyari. Kenapa bunyi diorang pelik tapi dia rasa bagus? Geng-geng dia dengar. Gila ustaz ni. Hebatnya tahu benda yang kami tak nampak. Ta tu ta apa? Mim tu Tamim. Itu cara tafsir isyari. Dia bukan apa yang memang maksud ayat tadi. Kalau Bani Tamim tu kan memang ada. Bani Tamim tu kan memang bangsa Arab. Keluarga daripada keluarga Quraisy. Keluarga Arab. Dia Bani Tamim. Bahkan kalau ikut Bani Tamim ada Muhammad bin Wahab. Dia Bani Tamim. At-Tamimi. Muhammad bin Wahab yang AKA Wahabi punya apa dikata pengasas ni kan. Yang orang sing gelar dialah Bani Tamim. Ya. At-Tamimi. Kita ada apa dulu pensyarah rektor universiti Mediu. Semua juga Syekh Khalifah At-Tamimi. Ni Bani Tamim juga. Pandai lah ngeng Jawa jadi Bani Tamim. Apa hal orang Arab ada tiba-tiba datang dia. Okey. So kena sedar sikitlah, pelik sikit kan. Tapi dengar dia cakap macam tu kan. Kadang-kadang nombor isyari yang batini ni nombor angka-angka 13 2013 kita akan menang ni parti politik ni sama isyari tu. Nak fahamkan tafsir isyari ni dia memang tak ada kaitan pun dengan ayat-ayat tadi ataupun hadis Nabi tu. Tapi dia akan bawa pada orang yang ni fascinated lah. Termasuk macam kadang-kadang yang Ustaz Auni buat kan. Tu isyari tu. Dia lari pada isyarat. Orang pun macam, gila kau ada rahsia. Tak, dia memang kaedah biasa dalam Sufism. Dia memang belajar baca ikut naluri. Dia tunggu hati dia kata apa, dia rasa sedap cakap. Geng-geng ni kalau kita jumpa dengan dia, bukan belajar pun. Tak ada syllabus. Dia ikut rasa hati. Diorang yang beramal konon nakkan ilmu laduni. So bila dapat ilmu tadi cakap lah. Tak apa pun dia cakap kan tak tahu. Ya saya. Sebab balik pada asal tak disiplin. Ini dulu ASQ cakap dulu. Saya ingat Ari Ginanjar. Yang saya berdiri depan dia waktu time dia kata dia buat kafir Minggu Ampang. Dia kata tanyakan sendiri pada pengasas ESQ. Kita buat kat SN Taklim dulu. Kita buat berapa siri pendedahan tentang ESQ. Bukan kita je bercakap. Ustaz Arifin Ismail daripada Indonesia
yang dia bertugas di Malaysia, bahkan menjadi pakar rujuk dekat bahagian apa, mufti wilayah, tolong untuk tahu tentang kumpulan sesat ni. Maka yang haram kan ESQ tu Datuk Wan Zahidi lah, yang mufti Perak sekarang. Dia haramkan, wartakan untuk diharamkan ESQ. Tapi cerita kelakar dia kan, ESQ ni dia pun tak puas hati. Kita buat program, dia tak puas hati. Kita bagi dia cakap, dia pegang mikrofon nangis-nangis. Nangis. Jadi dia pun semua macam kabut. Apa jadi kan. Dia nangis kan. Dia main emosi. Tapi datang dapat kat saya pijak lah. Memang saya pijak balik. Peduli kan. Saya ingat ada rakaman, ada video lama-lama dah. SQ. Memang dia menyampah dengan saya, tak tahu macam mana. Tapi kita problem juga, banyak pimpin negara sebenarnya alumni diorang. Jabatan-jabatan, KDN sebagainya, semua ada pengikut diorang. Sebab tu dia, bila diharamkan di wilayah persekutuan pun, dia punya pewartaan tu dia jelas. Agung endorse, Agung memang dah warta dah. Macam tarikat Haqqani masih lagi diwartakan sesat. Masalah MKI, Majlis Kebangsaan Islam kan, Muzakarah Kebangsaan agama Islam tu, kata apa sekalipun dia tak boleh menukar ni kecuali dia keluar fatwa baru. Fatwa haram masih berjalan. Dia tak boleh buat apa-apa. Tapi cerita kelakar dia, waktu tengah jumpa kan, pasal dia dalam buku tu banyaklah benda tafsiran-tafsiran yang batini. Buku tu datangkan dengan pengertian-pengertian yang luar daripada batasan. Contoh macam dia kata, fitrah tu adalah suara hati. Fitrah dalam surah Zumar. Ada seorang manusia ni, dia duduk telefon saya. Lepas tu bila saya telefon balik, dia tak angkat. Radio Minang siapa? Ada Radio Minang. Ya, Minang tapi tak tahu. Minang ada kat Minang kat sini. Okey, surah Rum ayat 43. Rum 43. Bukan Rum 43 lah. Silap. Rum 30. Rum 30. Bukan 43, 30. Okey, nah ayat tu bunyi macam ni. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama hanifan secara tulus, secara tak ada kesyirikan. Fitratallah, fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tiada tukar ganti bagi ciptaan Allah Taala. Zalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Okey. Fitrah dalam tu, kita buka semua tafsiran ulama kata Islam. Hatta Zamakhsyari Mu'tazilah pun, Zamakhsyari Mu'tazili, dia pun kata fitrah ni adalah Islam. Datang geng-geng ni, dia kata fitrah ni suara hati. Ya? Dia tafsirkan fitrah dan ayat tersebut dengan maksud, contoh macam abang tengok bunga yang cantik. Semua tengok, wah cantiknya lah. Kan? Tiba-tiba datang ada orang, ambil bunga tu, rampas-rampas, hancurkan. Abang rasa marah. Saya pun rasa, apa hal? Well, dia semua apa hal? Okay. Dia kata, siapa yang rasa tu sebenarnya? So, dia kata, rasa tu adalah rasa suara hati Tuhan, dia kata. Sebab ini universal. Semua sama, dia kata. Cakap yang tu. Saya bangun, saya kata, habis tu kalau kita depan ni ada orang bugil, semua terangsang. Suara Tuhan juga ke? Jahatlah, saya buat jahat sikit lah. Saya kata, kalau depan ni ada orang bugil, kan semua tengok, semua datang rasa arouse. So, suara itu Tuhan. Cakap. Lepas tu bila dia ambil mikrofon, dia kata, ini separuh berdebat, dia kata. Yelah, mungkin suara, dia kata suara dia cakap tu benar, tapi jangan lupa, ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas. Saya pun dengar macam, okey, tak apa, saya beratur balik nak soal. Sebab ilmu Allah itu luas. Dalam bab masalah tafsiran Al-Quran, ada disiplin. Kalau tak disiplin, nanti kan semua orang cakap jadi betul. Macam berkatalah, semua orang boleh terjemah Al-Quran ikut suka hati dia. Orang Kristian cakap, Bismillahirrahmanirrahim, itu maksud dia, dengan nama Allah. Kan, kita kata dengan nama Allah kan, yang maha pemurah, maha penyayang. Dia kata tak, Bismillahirrahmanirrahim tu, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Macam mana? Allah, the Son, Rahim, Rahman, Holy Ghost. Macam mana? Kalau kita kata, tak boleh, ilmu Allah itu luas, jawapan dia orang boleh baginya itu juga.
God knowledge tak ada boundaries. Awak ingat batasan kat Islam punya, dah luar Islam pun betul. Macam mana? Kan dalam Buddha pun datang keluar, bismillah ada maksudnya ikut dia. Tak gila. Tapi ketika saya nak soal kali kedua tu, dia tak bagi saya bangun. Dia kata minta hormat majlis. Time kita bagi dia, nangis kau-kau dalam program kita. Pegang mikrofon sampai tak lepas. Tak apa lah. Dan bila kita datang majlis dia, kita bercakap sepatah-sepatah kan. Bukan ceramah pun, soal balik je. Sebenarnya saya soal je, saya tak ceramah. Saya soalan. Bukan macam Kiai Habib tu kan datang nak berceramah, kita nak jadi ceramah. Kan ada soalan, tanya soalan lah. Kalau dia kata dia nak berceramah, dia buat majlis lain. Ceramah sendiri lah kita dengar. Ada pegawai setakat nak cerita, dia tak nak. Dia kata, minta dia maaf Saudara Ali, kira hormat majlis. Tak bagi saya cakap. Dia kata, masalah. Tak apalah. Tapi contohnya macam tu lah. Dia tafsir batini dia panggil. Yang kononnya, dia anggap yang tafsir Islam tu tak betul. Yang betul ni. Inilah sebenarnya God spot yang kena cari dalam kepala. Kepala kita ada God spot. Ada titik Tuhan. Once kita jumpa titik tadi, kita akan sampai kepada kebenaran. Ya. Bahkan bagi dia orang sebenarnya, Ibrahim AS, kenabian ni boleh cari. Kenabian tu dicari. Boleh diperolehi. Kalau siapa-siapa dapat titik tadi, in the end, dia pun boleh jadilah. Jauh sebenarnya tu. Banyak orang tak nampak. Ilmu kalam lah. Ilmu kalam lah. Kalau ilmu kalam kata tak setuju. Tak setuju pun, tapi memang itu asal usul dia. Semua benda boleh baik dan buruk. Di dalam filosofi, semua benda ada pro and con. Boleh jadi, dia boleh tidak. Benda tak boleh aplikasi pada Islam. Pada Islam ni kebenaran tanpa kebatilan. Tak boleh kita kata ya. Itu problem sebenar. Sebab tu dan kita nak ukur betul ke tidak, tengoklah sahabat dengan Nabi. Ada tak ajaran tu disebarkan? Kalau tak ada, dan kenapa kita perlu iakan benda tersebut? Dia jaga sikit lah. Zaman sekarang ni geng-geng ahli kalam macam tu. Dan bahkan kita sedih juga. Ada separuh budak-budak kita yang kita kenal, dia konon mula-mula nak kembangkan mazhab Syafi'i yang asli, yang tulen. Tapi berakhir dengan dia bergulung-gulung dengan ilmu kalam. Sebab kaedah ilmu kalam macam mutaakhirin mazhab Syafi'i punya ulama, kebanyakan mereka ni beramal dengan ilmu kalam punya kaedah dalam masalah usul fiqh pun. Sebab tu jadi mengarut-garut tu. Keluar ini boleh, ini tak apa, ini tak apa, ini boleh, ini tak apa tu. Tambah Saidina pun jadi haci juga, tak ikut jalan Nabi punya punya selawat, tak apa. Asalkan benda tu macam kena dengan apa dia nak. Seriously. Macam seorang Nabi punya hadis tak ada kadar, tak ada nilai. Ala kulihal tu keadaan sekarang lah. Dia jaga sikit. Baik. Dia kata wa min amsilatihi, dia kata waqad madha dzikru syurutu qabulihi. Telah berlalu sebutan tentang syarat-syarat penerimaan dia. 4 Ibnu Qayyim sebut tu. Wa min amsilatihi tafsir Ibn Abbas. Okey. Di antara contoh dia untuk ini ada tafsir Ibn Abbas, wa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab surat An-Nasr. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun tafsirkan ayat surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang bantuan Allah Taala atau bantuan Allah Taala dan juga kemenangan, yang ini penaklukan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja, dan kau akan lihat manusia masuk dalam agama Allah Taala berbondong-bondong. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau Muhammad dengan muji Tuhanmu dan juga minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, dia menggunakan taubat. Umar gunakan kisah ni untuk senyapkan golongan-golongan senior di kalangan para sahabat yang tak setuju bila Umar bawa masuk Ibnu Abbas dalam mesyuarat negara. Mesyuarat negara. Umar bawa Ibnu Abbas, umur dia belasan tahun je, masuk dalam mesyuarat negara. Jadi bila diorang tak puas hati, Umar tanya seorang-seorang berkenaan dengan apa diorang faham daripada surah An-Nasr. Dia sebut jawab lah, Islam akan menang lah, inilah itulah. Sampai Ibn Abbas, ini adalah takziah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya, dia akan mati. Ini syari lah. Sebab tajuk dia apa? Dia macam tafsir dengan lazim tau. Ada pengertian tafsir dengan lazim. Sebab bila dah selesai tugas, Nabi telah habis tugas dia, apa dia jadi? Mati lah. Dia tarik lah. Kerja dah selesai, dia tarik lah. Lepas dia datang ke dunia untuk tugasan tadi. Habis tugas,
Ni matikanlah. Abu Bakar sendiri baca ayat ni pun dia faham maksud ni. Ibn Abbas faham, Umar faham macam tu. Dia faham ayat surah An-Nas tu adalah takziah Allah Ta'ala kepada Nabi bahawa baginda akan mati. Dah selesai tugas. Sebab tu bila dah orang masuk Islam berbondong, kau nampak benda ni, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbih dan kau muji Tuhan kau dan juga minta ampun kepadanya. Sebab tu Nabi lepas daripada satu peringkat, Aisyah radhiyallahu anha tegur Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, engkau sekarang membaca dalam solat engkau apa kau tak baca sebelum ini. Dalam rukuk dan sujud, Nabi kata, Nabi sebut subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maksud engkau tu, hai Tuhan kami, dengan puji-pujian kepadamu, ya Allah ampunkanlah aku. Ya Allah ampunkanlah aku. Allahumma ghafirli. So Aisyah dengar bacaan Nabi ketika rukuk dan sujud dah bertukar. Dulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tiba-tiba dah tukar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. So, jadi Aisyah tanya, saya secara peribadi kan, kadang ada orang kata dia suka amalkan yang ni. Saya lihat ini untuk khususiat Nabi SAW. Sebab ini yang Aisyah, yang Nabi SAW sebut selepas daripada datang tanda-tanda yang baginda nampak. Baginda kata, aku diberikan oleh Tuhanku tanda-tanda, bila aku nampak aku kena buat ni. So dia tukar bacaan dia daripada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la kepada subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sebab nak dekat mati dia. Itu tanda dia. So, jadi itu contoh, itu isyari lah. Atau lebih dekat macam tafsir dengan lazim. Ada macam panggil apa, keserupaan dekat situ. Walaupun ayat tadi tak cerita Nabi nak mati, tapi yang kita faham bila Nabi dah selesai tugas, matilah. Yang para sahabat yang faham macam Abu Bakar faham. Dia faham tajuk ni. Dia pun kata, dia ni, bahkan bila Nabi SAW kata ada seorang hamba Allah Ta'ala tu diberi pilihan oleh Tuhannya, kan, sama ada untuk mati atau sekian, untuk kekal. Lepas tu Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata kenapa dia tak minta untuk kekal dan sebagainya. Dia faham. Tapi pada hari kematian Rasulullah SAW, dialah yang menenangkan orang ramai dengan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan mati. Tanpa diselang dengan selawat. Baik. Qala Ibn Hajar berkata Ibn Hajar Asqalani mu'alliqan ala hadha tafsir, mengulas di atas tafsiran ini. Dia kata apa? Wa fihi jawazu ta'wil Al-Quran bima yufhamu minal isyarat. Dan dalam ayat ni ada keharusan untuk mentafsirkan Al-Quran dengan apa yang difahami daripada isyarat-isyarat. Setelah pengertian ni, bila Nabi selesai tugas, apa kita faham? Mati lah. Itu yang kita kata benda ni yang tak semua orang nampak. Tapi sebagian mereka nampak. Wa inna ma yatamakkanu min dhalika, dan hanyalah berkebaran kalian untuk itu, man rasakhat qadamuhu fil ilmi, siapa-siapa yang teguh kakinya, pendiriannya pada ilmu. Dan bila sebut ilmu, bukan ilmu laduni, tapi ilmu adalah ilmu sunnah. Dan sunnatullah yang Ta'ala letak kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati, mereka akan mati. Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW. So, kalau dia dah faham tajuk tadi, dia tahu macam Abu Bakar lah. Yang bila dia berkata kepada orang ramai berkenaan dengan kematian Nabi SAW tu. Walihada qala Aliun radhiyallahu anhu. Dia kata, kali ini berkata Ali radhiyallahu anhu, au fahman yu'tihillahu rajulan bil Quran. Ini adalah berkenaan dengan wa man yu'tal hikmata. Ini ayat surah Al-Baqarah. Wa man yu'tal hikmata, ayat 26 okey, 269. Wa man yu'til hikmata yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala berikan hikmah pada siapa yang dikehendaki. Wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bagi siapa diberikan hikmah, maka dia telah berikan kebaikan yang banyak. Ali bin Abi Thalib terjemahkan maksud hikmah itu sebagai fahman yu'tihillahu rajulan bil Quran. Kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang lelaki itu dengan Al-Quran. Bahkan kalimah hikmah itu maksud dia adalah pengertian Al-Quran.
Pasal Allah Ta'ala beri kitab, beri hikmah. Kitab dan juga penjelasan kitab. Kan? Allah Ta'ala berikan kitab dan berikan penjelasan kitab kepada Nabi SAW. Jadi, dan bila kata barang siapa diberikan Allah Ta'ala hikmah, maka Ali bin Abi Thalib terjemahkan dengan au fahman yu'tihillahu rajulan bil Quran, atau ialah kefahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang lelaki itu dengan Al-Quran. Tapi ulang balik dengan dengan kefahaman atau ilmu sunnah. Adapun orang yang ada ilmu sesat dan sebagainya, takkan dapatlah kefahaman ini. Itu jadi kes tanah tamim, tanah Melayu, kan. Tak tahu apa dia lagi lah. Dia bangang, tak tahu apa dia faham. Tapi memang gitu yang kita nak tahu. Pasal ini bukannya termasuk daripada perkara-perkara yang ada padanya kesangsian tentang ilmu sunnah. Semua sekali berkaitan sunnah. Baik. Apakah hukum berdua-duaan berlainan jantina walau tidak berzina? Haramlah berdua-duaan, kan? Nabi kata tidak adalah berduaan seorang lelaki dan wanita kecuali ketiga adalah syaitan. Dan bahkan orang yang buat perkara tersebut, berdua-duaan, kan, berkhalwat contoh, kan, bersunyi-sunyian. Dalam hadis Nabi katalah dalam hadis sorry, bunyi suara macam tu sikit. Yakhluwanna surah Bukhari, okay? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Dalam hadis Bukhari 306, kan? Dia kata apa, dia kata la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dengan wanita. Mana berdua saja walaupun tak berzina. Nabi tak kata berkenaan zina. Nabi kata berkenaan dengan tajuk masalah berdua-duaan. Saya tahu ada yang kes siapa yang keluar, dia kata dekat Facebook ataupun dia Twitter ke apa, dia kata apa cara untuk keluar musafir dengan boyfriend, cara tidur dekat katil macam mana, bangang, kan. Ni masalah dia. Dia benda ni, kan. Dia cakap kalau kita letak tahi tepi pinggan, kan, awak tak makan tahi tu, awak makan nasi, tapi sebelah nasi awak tu ada tahi, kan, ataupun tepi meja, awak tak makan, awak bangun kotor sebagainya. Macam tu masalah dekat pada zina. Dia bukan masalah buat zina tu sendiri. Sebab Allah kata dalam Quran, wala taqrabuz zina, yang kamu dekati zina. Bukan masalah bila tak zina baru tengok saja, senyum-senyum, kan, happy-happy. Itu bukan tajuk dia. Mendekati zina tu dah berdosa. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina la mahalata. Allah Ta'ala tetapkan habuan anak Adam pada zina. Habuan dia pada zina. Dosa zina tu dapat pada dia tak boleh lari. Fal ainu tazni, mata berzina. Zina mata ada lihat. Kan, mulut berzina, zina mulut ada kucuk. Hidung berzina, zina hidung adalah hidu. Tangan berzina, zina tangan adalah genggam. Kaki berzina, zina kaki adalah langkah. Kan, semua benda akan ada keinginan, tapi kemaluan dia akan menentukan ia betul atau tidak. Biasanya dia adalah nafsu dan syahwat kat situ. Tapi ditulis zina tu pada semua perbuatan tadi. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ghadul basar, tunduk pandangan. Bukan masalah jangan. Saya buat apa Ustaz, tengok je. Takkan tengok salah. Nabi tolak muka Fadl bin Abbas, sepupu dia. Nabi tengah dekat Mina. Kan, lepas Nabi dah pakai tahallul sani, tahallul awal, Nabi dah pakai baju biasa. Nabi jawab soalan orang ramai berkenaan apa yang berlaku dalam haji. Dia orang tanya soalan. Lepas tu kemudian ada seorang perempuan, budak perempuan yang muka dia cantik. Lepas tu sebelah sini ada sepupu Nabi SAW, Fadl bin Abbas, duk tengok budak tu. Lepas tu Nabi tolak muka dia. Dia tengok balik, Nabi tolak muka dia. Dia tolak. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apa hal kau tolak muka anak pak saudara kau? Ini aku sepupu kau tunjuk muka aku, kenapa? Nabi kata, aku nampak seorang budak lelaki dengan perempuan. Aku bimbang kat atas mereka syaitan. Bimbang kat atas mereka syaitan. Duduk berdua-duaan tu memang dah haram dah. Memang cuma tak ada hukuman khas. Dalam Jabatan Agama Islam dia ada hukuman khas lah. Dan Islam dalam hudud tak ada hukuman. Zina ada hukuman.
Macam kes kita bincang lah cium. Pun tak ada hukuman dia. Macam lelaki yang datang jumpa Nabi kata, dia tercium wanita kan, minta dihukum. Tapi Nabi kata, solat. Mana buat ibadat, gantikan kesalahan yang dia buat. Tapi beza dia tak ada. Memang tak ada pun. Tak ada sebarang ruang untuk seorang tu berduaan dengan perempuan. Dalam Muslim, hadis nombor 1341. Memang jelas tak boleh untuk seorang lelaki berduaan dengan wanita. Yang peliknya, dia kan, dia boleh kata macam, tak apalah, tak bantal, lepas tu pakai baju, pakai tudung. Dia ada cerita kelakar tu, ada entah baju tu dipanggil jubah bukan Siti Khadijah, Ainul Kaman. Ainul Kaman dulu dia buat satu iklan radio, sopan, apa benda saya tak faham. Rupanya kalau rumah mertua nanti payah nak tidur sekian, pakailah jubah Ainul Kaman. Dia tidur bersepah kan keluarga zaman-zaman hari raya kan. Itu cerita kisah benar jugalah. Jadi dia kata jubah ni lah muslimah nak pakai rumah mertua pada hari-hari raya, supaya kalau tidur tak ada aurat terselak. Wallahualam kan. Tapi ni benda tu bukan tajuk dia untuk berduaan suami awak lah. Peliknya kan, disuruh asingkan tempat tidur sejak umur daripada 10 tahun lagi. Kalau adik-beradik kita pun, tiba-tiba orang bukan adik-beradik awak tidur sekali. Apa hal? Kan? Pelik tu, tahu kenapa? Musafir lah, konon sekian lah. Walau tak berzina lah. Balik pada nas, semua sekali adalah dosa. Kena keluar juga. Mana boleh? Kan abah punya baju mak sebagai terselak, tak boleh. Bahkan ikut pada yang kes anak-anak, yang walaupun tak sampai umur balik lagi, dah start berjalan-jalan dalam rumah. Kan dalam surah An-Nisa, surah An-Nur, ada 3 waktu yang diorang tak boleh ada dalam bilik. Bahkan dia nak minta izin kan. Dalam surah An-Nur ayat yang ke 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina lam yadkhulu minkum. Dan hendaklah orang beriman hendaklah minta izin orang-orang yang tak sampai umur mimpi dengan kamu. Kan? Minkum dia kata malaikat aimanukum walladzina yadkhulu mana hamba milikan kamu dan orang-orang budak-budak yang tak sampai umur balik lagi. Kan? Salasa marrat, 3 kali. 3 tempat. Min qabli salatil fajri, sebelum solat fajar. Wa min wa hina tad'un siyabakum min adh-dhahirati, dan ketika kamu tanggal pakaian kamu tengah hari, lepas zuhur. Kemudian wa min ba'di salatil isya, dan selepas solat isya. Allah kata salasu auratil lakum, itu 3 aurat bagi kamu. Ni kadang-kadang orang tak faham bila tanya summa mahram jadi macam mana. Jadi sebab sini mak bapak tak conceal sexual gesture antara mak dengan bapak tadi depan anak-anak. Ayat 58 surah An-Nur. So bahaya so benda macam ni kena faham, dia kena isolate. Sebab benda tu bukan ilmu patut dia tahu. Macam kita ajar anak kita benda tentang hubungan lelaki wanita ni kan, sebelum masanya, macam kita bagi baju 40 tahun kepada budak umur 5 tahun, so dia pakai, apa jadi? Dia tak ada jalan lah. Tapi benda tu akan beban kat atas diri dia. Banyak di kalangan masyarakat barat kan, kejadian masalah summa mahram ni punca sebab ni. Sebab aurat tak dijaga dalam rumah kan. Macam anak tu anak kita, betul, tapi bukan macam tu cara pakai seluar pendek sebagai satu rumah. Yang mak tu betul mak kita, bukan baju dalam pakai dalam keluar masuk dalam satu rumah. Ni benda dalam masyarakat Islam kita ni terikut barat. Zaman dulu mak-mak dulu kemban juga kot, pakai tuala tutup badan kemban. Zaman sekarang mak-mak ikut barat punya, pakai spender je dalam satu rumah. Ni contoh nak fahamkan lah yang sepatutnya dijaga. Tapi masyarakat Islam kita ni dengan pendedahan barat punya cara hidup dan pembebasan kononnya liberal, nak untuk bebas kan. Kita tahu niat kita kan, asal jaga niat. Abah dia jaga niat kan. Dia dah haram dalam agama, kau pusing mana pun tak lepas. Walaupun niat baik, walaupun tak ada niat. Safar tu pun dah salah. Bukan setakat tu, safar dia sendiri pun salah. Dalam hadis tadi yang 308 tadi kan, hadis Sahih Bukhari tadi, dia mula lafaz hadis sebut, dia kata apa? Nabi kata la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dengan wanita.
Wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Janganlah musafir seorang wanita kecuali bersama dia mesti ada mahram. Mesti ada mahram. Nabi kata. Okay. Kemudian faqama rajulun, maka bangun seorang lelaki. Faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Aku telah dilantik, aku telah ditugaskan untuk perang sekian-sekian. Wa kharajatil imraati hajatan. Okey. Dan keluar isteri aku sebagai seorang yang nak tunaikan haji. Isteri aku nak pergi haji, tapi aku kena pergi perang. Aku kena pergi perang. Lepas tu Nabi dia kata, macam mana kan bini nak kena keluar ni? Qala, Nabi kata, idhhab fahujja ma amraatik. Pergi dan tunaikan haji bersama isteri kau. Nabi suruh tinggalkan perang, pergi ikut isteri dia. Karena wanita tadi kan dia kata dia macam nak jalan dengan Pak World sebagainya kan. Dia keluar tu pun haram. Dia duduk berduaan tu dah haram. Keluar bersorangan tu pun dah haram. Dia akan keluar lah. Tapi macam makcik tu sama macam makcik pun. Yang keluar pergi mana-mana, Vietnam ke, Bukit Tinggi ke, tanpa mahram, adalah salah. Hukum adalah jelas sebenarnya. Faham? Grab ni macam kita kata zaman Nabi dahulu memang ada dibayar orang untuk destinasi satu ke tempat-tempat lain. Memang ada benda tersebut. Bahkan ketika zaman Nabi ketika Hatib Abi Balta'ah hantar surat dengan seorang wanita nak lari pergi ke Mekah untuk bagi surat. Perempuan tu bawa surat, dia ada guide dia yang bawa dia. Diupah. Benda tersebut berlaku. Tak timbul masalah kat situ. Dan memang destinasi dia ni. Tapi yang ini bahkan bukan dua sekali. Belakang dia ada kenderaan asing. Dia follow kenderaan tu. Mana kenderaan yang guide tu satu. Kenderaan Nur satu. Binatang lain. Dia tak duduk berpeluk. Dan peluk saya kuat-kuat sikit ya. Tak ada. Tak ada macam tu. Macam naik kereta pun. Kalau dia kata dia asingkan belakang lah. Ini benda berkenaan berlaku. Okay? Baik. Soalan lain? Itu kerajaan Saudi bagi sebab tekanan daripada orang ramai. Tapi masalah sekarang hukum kita faham hadis Nabi. Orang kata macam ni orang sekian-sekian. Kalau awak jaga, maksud tak boleh pergi, awak jaga larangan Allah Ta'ala tadi, pepegangnya itu mati, niat kita ada, Allah Ta'ala akan beri pahala betul. Tak perlu bimbang. 100% akan dapat. Kenapa tak boleh pergi? Ya Allah, kerana aku tak cukup syarat. Okeylah. Ini kan masalah kalau Saudi. Kalau pasal apa keputusan negara atau kerajaan, walaupun dia walaupun kerajaan kata okey, tapi ikut dalil tak benar kan, maka tak boleh lah. Macam kalau saya sekarang ni, bila kumpulan-kumpulan tarekat ni menggunakan kuasa, orang-orang berkuasa untuk kata diorang boleh buat. Ikut agama memang haram. Haram lah. Takkan kata boleh pula. Dia bukan benda, dia pasal macam Nabi kata lah. Nabi kata, innama ana bashar. Aku hanya manusia. Aku dengar, kan, aku hukum. Barangkali seorang kamu ni ada hujah lebih sedap daripada saudara dia. Lalu aku putuskan untuk dia hak saudaranya. Barang siapa aku putuskan untuk dia hak saudara dia, katalah aku putuskan untuk dia satu potong tanah api neraka. Mana keputusan Nabi still tak mengubah halal atau haram. Dalam kes macam ni. Apa lagi kalau dia kata sekarang ni bukan ni Nabi bersama dengan hukum ni. Bukan Nabi against hukum tersebut. Nabi yang beritahu kita hukum berkenaan. Kerajaan yang bertentangan. Takkan kita jadi kata halal. Memang orang kata macam, tapi kerajaan Saudi bagi. Dia bukannya Nabi. Mana ada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, nombor 5 kerajaan Saudi. Macam kita kena dulu, zaman kita ajar tak ada janggut. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, diorang kata Imam Masjid Negara tak ada janggut. Akak tu kat tangan. Dia kata, tapi Ustaz, Imam Masjid Negara pun tak ada janggut. Saya pun kata, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nombor 5 ni bukan Imam Masjid Negara. Saya kata, yang kita ada ni lah. Ini bukan hukum kita. Macam tu, kes tadi kan, kerajaan Saud benarkan, itu adalah apa yang diorang fikirkan, kononnya macam hujah golongan wanita bercakap-cakap, dia rasa okey lah buat. Itu bukan hujah untuk menjadikan benda tu halal. Sebenarnya. Kan? Bahkan benda tadi kita faham dalil, dan kita nak langgar dalil ikut kerajaan Saudi. Tapi tahu tak, diorang sediakan untuk perempuan semua dia punya keperluan. Orang gaji, tukang basuh, tukang cuci, tukang jahit, semua dia bagi. Apa masalah dia?
Dia tajuk tadi masalah keperluan. Kalau keperluan cukup, nak pergi buat apa lagi? Kalau suami dah provide everything, kau nak keluar buat apa? Nak duit beli belah Shopee, ada. Nak beli sekian ada. Kan Lazada ada. Ada duit sekian. Okay, allowance sekian. Dan kau nak cari apa lagi? Nak mingle around. Itu masalah sebenarnya. Pasal tajuk asal, mencari kerja tadi adalah keperluan hidup. Kalau memang keperluan hidup kita memerlukan, ya. Kalau tidak perlukan, kenapa? Apa nak cari apa sebenarnya? Kan? Nak cari apa? Tajuk asal dia. Mungkin dia kata nanti suami mati. Tunggu suami itu mati nantilah baru kerja. Kalau suami tak mati lagi, tak salah kerja lagi. Nanti dia tak ada kerja lah. Tak ada kerja, beli donat. Salah tu. Tak basic dia pasal benda ni hujah-hujah yang liberal dia. In the end, di dalam masyarakat barat punya fahaman, kedudukan wanita duduk di rumah menjaga anak, tidak bekerja, lain adalah satu privilege yang mereka tak berjaya untuk berikan. Ini pengakuan masyarakat Amerika Syarikat, Amerika. Pasal dalam masyarakat UK, kalau perhatikan, golongan bangsawan yang ibu-ibu tadi kan, duduk rumah je, mana keluar merayau? Mana dia keluar? Dia jaga, itu privilege. Dia jaga keluarga dia tu adalah privilege. Dia kena keluar kerja tu adalah keletihan. Sebenarnya. Masyarakat barat, Amerika Syarikat, dia mengaku bahawa dia tak berjaya untuk berikan keistimewaan berkenaan pada wanita di negara mereka. Untuk duduk di rumah, menjaga anak-anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan hias rumah je, itu adalah satu, dia panggil apa, keistimewaan yang mereka tak boleh berikan wanita-wanita mereka. Yang kita dalam masyarakat Islam, mereka dah bagi dah. Tapi perempuan Islam lah, tengok movie Mak Saleh, lepas tu nak jadi macam tu. Nak jadi ini, nak jadi itu. Dia buat lah. Tak apalah. Jangan kecewa lah satu masa nanti. Faham tak? Dia sudut asal dia tak ada kaitan pun. Okay, baik. Habis Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.